Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ya, apabila seorang bekas guru yang bersikap sangat ekstrim sehingga sanggup memanggil orang kafir hanya kerana mau bertanya, soalan itu pun soalan yang sebenarnya tidak pun berat sangat tetapi dijawab pula dengan respon yang begitu. Akhirnya cikgu ini mendapat kecaman daripada pelbagai pihak termasuk seperti Puan Liana, dan juga yang terkini adalah reaksi daripada Ustaz Syihabuddin. Jadi menarik untuk kita dengar komen ini dan juga ulasan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar pencerahan ataupun penjelasan daripada Brother Iswardi. Alright. So saya sudahi dengan Cikgu Fadli Saleh yang kontroversi memanggil seorang bukan Islam sebagai kafir. Okay. Setelah fitnah larangan kunut nazilah di sekolah, bekas guru ini ditegur panggil kafir. Seorang guru kontroversi dengan fitnah kononnya wujud arahan atasan melarang kunut nazilah di sekolah Minggu Solidariti Palestin kini menjadi perhatian susulan komennya yang memanggil kafir. Ia berkaitan respon Muhammad Fadzil terhadap seorang individu bukan Muslim yang menggunakan akaun Facebook Guinness Go. Muhammad Fadzil Saleh, bekas guru, bukankah perlu berfikiran sederhana? Ini cara betul untuk mendidik masyarakat? Soalnya. Namun jawapan balas Fadli yang begitu ini kerap tular kerana banyak mengkritik sistem pendidikan dilihat mengejutkan. Guinness Go, diamlah kafe. Aku tak kacau agama kau. Jangan menyebut urusan agama aku, tulis Fadli. Nah, Guinness Go tulis, sebagai bekas guru, bukannya perlu berfikiran sederhana. Ini cara betul untuk mendidik generasi. Kemudian Fadli Saleh kata, diamlah kafe. Aku tak kacau agama kau, jangan kau nyebut urusan agama aku. Now, saya cuba cari posting ini tapi saya tak jumpa. Kemudian Fadli pun justify lah. Dia kata sebenarnya tak salah. Itu adalah tindakan provokasi. Jenis Goh ni yang memprovokkan dia. So, saya cuba cari komen yang mengatakan tersebut. Saya tak jumpa. Tapi Ustaz Syihabuddin Ahmad ada capture screen dan beliau react. Dan sama-sama kita mendengar reaksi beliau. Dia 14 minit. Saya tak akan main 14 minit ni. Tonton boleh pergi ke YouTube beliau. Tapi saya nak ambil poin yang berkaitan dengan apa yang dia sampaikan tersebut. Maksudnya Facebook dia. Wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral isu Cikgu Muhammad Fadzli Saleh yang berikan satu kenyataan yang kita agak sedikit kasar. Kita tengok apa yang beliau sebutkan dan kita berikan reaction pada hari ini. Viral apabila Guinness Go komen dekat Facebook Cikgu Muhammad Fadzli Saleh, katanya, sebagai bekas guru, bukankah perlu berfikiran sederhana? Ini cara betul untuk mendidik generasi muda. Ini soalan daripada Guinness Go. Minta maaf kalau sebut nama salah, saya tak disebut nama tu. Kemudian Cikgu Muhammad Fadzli jawab. Dia kata, diamlah kafir. Aku tak kacau agama kau. Jangan kau menyebut urusan agama aku. Okey? Jadi macam biasa, bila jadi isu viral macam ni, saya akan pergi rujuk kepada kenyataan yang paling awal dalam isu ni. Dan nak pergi cari komen asal bab tu memang dah tak ada. Cikgu Fadzli dah padam. Tapi kita nampak ada penjelasan terbaru daripada Cikgu Fadzli Saleh. Jom kita baca apa yang beliau sebut. Dia ada keluarkan satu kenyataan, kata dia tak mau nak sebut lagi isu ni. Pening dia, mungkin ada masalah macam-macam, fake account datang provoke dan sebagainya. Dan dia kata mungkin dia akan bercuti untuk Facebook untuk beberapa hari ataupun lebih. Tak tahulah dia merajuk kot. Tapi kemudian dia sebut tentang last kali. Yang ni yang saya suka untuk kita ambil dapatan dan penjelasan daripada beliau sama-sama. Kata beliau, dan last kali ni penjelasan buat isu kafir itu. Ni dia komen asal. Dia tunjuk komen asal, jadi kita tengok. Ni dia komen asal tapi saya terus crop dan buatkan seolah-olah si Goh tu tanya kat post biasa. Tidak, dia mai reply komen saya masa saya tulis bab syariat agama.
sama. Asalnya saya komen pasal aurat dan wanita free hair yang galak buat post provoke saya. Aurat ni syariat Allah untuk umat Islam sahaja. Non-Muslim tak terlibat. Dia mai reply komen bab urusan agama Islam. Lepas tu dah ramai dah tegur dengan berhikmah, masih tak minta maaf atau tak delete komen. Marahlah saya masuk campur urusan agama Islam. Sangat banyak komen orang lain tegur dengan berhikmah dan lembut, pun dia buat keras je. Dahlah campur urusan agama Islam. Bila ditegur dengan baik tapi buat tak indah, memang selayaknya kena sound dengan panggilan si kafir terus. Oh, selayaknya. Galilah sebanyak mana tulisan saya sejak kali pertama saya main FB lagi. Tak pernah saya sekasar ini dengan non-Muslim. Ini first time dan inilah dia puncanya. Okey, tu je nak cakap. Bye. Nak pergi tambah jam kat atas jalan raya. Kita tengok apa dia marah sangat ni. Muhammad Fadli Saleh kata, geng perempuan tak bertudung pun ada acah-acah buat post. Jangan timbulkan fitnah pada Islam, bla 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 bla. Tutup aurat bagi elok dulu si kak. Cara awak tu pun dah jadi fitnah pada Islam. Kemudian baru Jinin Goh tersebut dia kata, sebagai bekas guru, bukannya perlu berfikiran sederhana. Ini cara betul untuk mendidik generasi muda. Kemudian Muhammad Naqluddin kata, jadi para pelajar juga kena berfikiran sama, maka mereka akan menuntut aurat Muhammad Fadli Saleh. Kemudian Ahmad Nazrul kata, awak bukan Islam, aurat bukan untuk awak, jangan campur hal agama ini. Kemudian ada lagi komen yang seterusnya. Kita hanya berpandukan screenshot yang diberikan oleh Cikgu Fadli Saleh saja, sebab kita dah tak temui post yang asal. Cuma saya duk cari-cari, saya duk tengok, setakat yang kita nampak jawapan balas daripada Ginin Goh tu. Sebab Ginin Goh ni dia sebut satu je, yang lain dia tak sebut dah. Yang saya nampak, saya tak nampak komen dia yang seterusnya. Cikgu Fadli pun tak ada screenshot yang tu, so kita tak nampak daripada post asal dia. Yang kita nampak, dia bagi satu kenyataan, kemudian ada orang mensyarah, dan salah seorang pensyarah itu adalah Cikgu Fadli Saleh sendiri. Kemudian dia duk bawa sentimen, dia kata apa? Lagi komen orang lain penuh berhemah dan lemah lembut tegur dia. Si Goh ni buat keras kepala. Saya duk pening, apa isu keras kepala ni? Adakah dia masih lagi jawab dengan jawapan yang menentang Islam ataupun mencampuri agama Islam? Tapi saya tak nampak. Bukan tak ada, saya tak pasti ada ke tak ada, tapi saya tak nampak daripada screenshot yang dikongsikan oleh Fadli Saleh. Dia kata tak ada minta maaf, tak ada tarik balik komen. Baru saya masuk sound sedas. Dapat kat saya terus, dia crop komen Goh dan komen saya saja untuk timbulkan fitnah dan persepsi seolah-olah saya layan semua non-Muslim macam layan si Goh. Si Goh ni selayaknya kena panggil begitu kerana campur urusan agama Islam. Saya tak kesal panggil dia begitu. Oh, ni salah ni. Cuma saya kesal ramai orang lain datang maki yamun saya. Guna bahasa yang super biadab dan kurang ajar. Tak ada pun geng-geng yang backup Goh nak mai backup saya. Mereka Islam, saya Islam. Tapi mereka memilih backup kafir yang campur urusan agama Islam dari backup saudara si Islam. Nampak tak betapa teruknya minda bila terlalu taksub politik? Double standard melampau. Saya agak ada masalah dengan kenyataan daripada beliau ni. Banyak argument yang kita kata assumption. Tiba-tiba pula isu taksub politik masuk. Padahal siapa yang main politik dekat sini pun saya tak nampak siapa yang main politik dekat sini. Kemudian memilih backup kafir yang campur urusan agama dari backup saudara si Islam. Saya nampak ini satu assumption yang tak patut ditimbulkan. Tapi tak apalah, itu komen daripada beliau, ikut suka hati beliau, itu post daripada beliau, tempat beliau, Facebook beliau, silakan, tak ada masalah. Sahabat-sahabat, saya tak pasti Cikgu Fadli Saleh ni dia tahu tak untuk menjawab soalan daripada non-Muslim berkenan. Saya tak pasti. Ya, walaupun isu aurat dan isu wanita ni adalah isu orang Islam, tetapi saya tak nampak celah mana perkara itu adalah dilarang dan menghimpit seseorang untuk berlaku keras sehingga kata wahai kafir dan seumpama dengannya. Tak bolehkah non-Muslim bertanya tentang urusan agama kita? Kalau benar tak boleh, maka tak bolehlah kita berdakwah kepada mereka. Kerana bila kita dakwah kepada mereka, pasti mereka akan bertanya tentang urusan agama kita. Bahkan bukan... Okey. Saya bagi Ustaz Syahabuddin bahas balik sikit. Saya ada beberapa komentar. Bila disebut tentang aurat wanita tu, saya rasa dia rujuk kepada Liana Mazuki, yang perempuan saya sebelah tadi tu kan, yang dia kata tak menutup aurat. Tuan-tuan, di dalam kita berdebat dengan orang, dalam kita berbincang satu isu, itu dipanggil, bagi saya itu salah satu konsep dipanggil strawman argument. Kita debat soal ini, kita bincang soal ini, dan soal fitnah di dalam Islam, membela Islam sebagainya. Tiba-tiba dia rujuk kata, engkau pun tak pakai tudung, tak payah nak sembang pasal Islam. Itu bukan cara perdebatan dan cara peradaban dalam perdebatan. Dan bukan cara pemikiran orang yang matang pun dalam perdebatan. Lebih-lebih lagi, dia adalah seorang cikgu. Bagaimana dia boleh menggunakan, itu kalau itu level cikgu, bayangkan walaon punya level macam mana, tuan-tuan. Itu level yang kira ada pelajaran lah, kita kata. Level walaon macam mana. Kenapa saya kata demikian, tuan-tuan? Dia wanita yang tidak menutup aurat tadi itu mempersoalkan fitnah yang merosakkan Islam.
mungkin dia rujuk Liana, mungkin dia rujuk sistem Islam, tak kisahlah. Tiba-tiba dia mempersoalkan soal pasal kenapa kau tak pakai tudung. Itu juga adalah fitnah. Apa kena mengena? Tuan-tuan, dosa dia tak pakai tudung, itu dosa peribadi dia. Yang dia persoalkan itu bukannya pasal tudung. Even kalau dia persoalkan pasal wajib ke tidak perempuan memakai tudung tu pun, kita kena jawab pada soalan yang memakai tudung. Bukan kita tengok pada fizikal dia. Contoh, kalau tiba-tiba datang pada kita, orang bertanya soalan. Adakah kalau kita berdakwah, orang tu bukan Islam datang pada kita tanya soalan, benarkah dengan ini hukum Islam? Kau nak tanya aku soalan, kau sunat pun tidak. Apa kena mengena dia sunat ke tidak dengan soalan yang dia nak bawa? So, di situ kita nampak level pemikiran yang dinamakan sebagai seorang cikgu ni sebab dah jadi bekas lah. Kalau ini orang yang mengajar generasi kita akan datang, tuan-tuan, risau aku dengan bagaimana produce produk yang murid-murid yang dihasilkan dengan pemikiran sebegini. Kemudian yang kedua, bila dia mengatakan bahawa si Goh tadi tu dengan kasarnya menggunakan perkataan-perkataan yang tidak wajar sebagainya. Now, kalau kita baca perkataan tadi tu, apa yang tidak wajar? Goh tanya. Goh mengatakan bahawa tentang kata ada sifat sederhana, terus dia panggil kafir. Tuan-tuan, macam mana dia boleh assume si Guinness Goh tu kafir? Bagaimana kalau dia adalah seorang Islam ataupun yang berminat tentang Islam ataupun orang yang mengkaji Islam? Sebab itu kita kata bahawa kalau orang tanya soalan sedemikian, kita kena jawab dengan jawapan, bukan kita jawab dengan makian. Tuan-tuan tengok debat saya dengan Syafiq Halim berkenaan dengan duit 300 juta masuk akaun bersatu. Debat saya dengan Alif Western berkenaan dengan kafe. Debat saya dengan Rotinan berkenaan dengan judi. Dia tanya soalan, kami berdebat, kita berdebat dengan kaedah saya lah berdebat dengan kaedah perdebatan. Dia orang dok pusing. Tetapi ada tak saya maki dia, saya kutuk dia, saya kata dia macam-macam, tak ada kena mengena dengan topik perbincangan, ada ke? Kan? Sebab itu ni saya buat promosi lah. Pentingnya kalau dia nak datang critical class saya. Kan? Hari ni alhamdulillah dah masuk 20 lebih orang, dah ada pertambahan. Siapa nak lagi? Cepat. Ada tinggal beberapa belas kursi lagi ke tempat duduk. Dia maksimum 40 orang pada bulan 27 hari bulan Julai nanti. So kita dengar balik. So saya kata komentar saya. So bila kita baca komen, kat mana yang keras? Apa yang keras yang dipersoalkan? Adakah Goh tadi tu menghina agama Islam, mempertikaikan Islam sebagainya? Dia cuma bertanya soalan tentang kesederhanaan, wasatiyah. Tetapi jawapan cikgu ni sangat jauh. Lepas tu dia dok pusing. Dia kata inilah dia saitro. Ini dia ada politik. Apa kena mengenai saitro? Tak ada orang main saitro dan politik dalam tu lah. Kita tahulah kau orang PAS. Tapi kita tak gunakan alasan itu untuk nak bantai kau. Okay. Bukan isu tudung saja, bukan isu aurat sahaja. Mereka akan bertanya dengan isu yang lebih besar lagi. Dia akan tanya, benarkah Tuhan yang kita sembah itu wujud? Buktikan. Sebab apa Muslim sembah Kaabah? Mengapa Muhammad berkahwin ramai sampai 11 orang, sedangkan orang Islam kahwin 4 orang saja? Mengapa solat Jumaat ramai orang sampai jadi kesesakan yang luar biasa? Kenapa nak kena azan kuat-kuat? Orang Islam tak erti tengok jam ke? Dan banyak lagi soalan-soalan yang pernah ditanya kepada orang lain dengan soalan yang sebegitu, dan kita tak anggap ia sebagai satu soalan yang menghina agama atau mencampuri urusan agama kita. Walaupun ia sangat-sangat berkaitan dengan agama, bahkan lebih berat daripada isu yang dibawa oleh Cikgu Fadli Saleh. Tapi saya yakin sebenarnya cikgu berkenaan dia tak ada jawapan untuk itu. Dia mungkin terlalu emosi sehingga memberikan jawapan sedemikian. Dan saya bimbang apabila dia kata dia tak pernah layan non-Muslim seperti itu. Dia tak pernah sebut perkataan seperti itu. Tapi kali ini dia sebut. Saya bimbang dia mula sebut tentang hal berkenaan disebabkan baru-baru ni jadi isu menyebutkan wahai kafir. Saya bimbang daripada dia tak reti sebut, dia jadi reti sebut disebabkan isu baru ni. Saya bimbang itu benar-benar belah. Sahabat-sahabat. Okay. Itulah. Betul lah tu. Betul lah kata Ustaz Syabuddin ni. Kan? Sebab dah ada lesen. Sebelum ni kita tak sebut, dia tak sebut, Fadli Saleh tak sebut. Sekarang ni dah boleh sebut sebab dah lesen dah ada. Dalil dah ada. Kan? Ulama' dah membenarkan. Parti Islam dah kata boleh. Mufti pun ada yang kata boleh. So kafir itu sebenarnya bagaimana? Ini ulasan Ustaz Syabuddin tentang kafir. Very interesting.
Di dalam Al-Quran hanya ada 2 tempat sahaja yang Allah Ta'ala sebut panggilan kafir kepada orang-orang kafir dengan cukup jelas. Satu di antaranya adalah panggilan kepada mereka pada hari kiamat. Allah Ta'ala sebut, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina kafaru, la ta'tadhirul yawm, innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang kafir, janganlah kamu minta alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu akan mendapat balasan apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Tahrim ayat yang ke-7. Dan yang satu lagi, firman Allah SWT yang kita semua tahu, Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pun menyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu, dan bagi aku agama aku. Surah Kafirun ayat 1 hingga ayat 6. Sahabat-sahabat, ayat yang kita sebut surah Kafirun ini adalah seruan kepada orang-orang musyrik yang memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun, dan mereka akan menyembah Tuhan baginda selama 1 tahun. Ini sangat melampau dan sangat-sangat mencampuri urusan agama umat Islam. Oleh sebab itu, surah ini terang-terang sebut, wahai orang-orang kafir. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Khitabun al-Islami fi Asril Ulamah, dia sebut, dia kata, surah ini bertujuan untuk memutuskan sebarang bentuk usaha seperti ini dengan cara yang tegas dan langsung, tanpa meninggalkan ruang untuk tawar-menawar. Rasulullah diperintahkan untuk berbicara kepada mereka dengan cara yang kuat, yang melibatkan pengulangan dan penegasan. Namun surah ditutup dengan ayat yang membuka pintu toleransi terhadap orang lain saat dikatakan, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Anda boleh rujuk dalam kitab Khitabun Islami fi Asril Ulamah, tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi untuk dapat dapatan yang lebih mendalam. Rujuk pada muka surat 44. Sahabat-sahabat. Okey. Dan okey, habis kat situ. Tapi saya last kali saya dengar ustaz sebut pasal ada satu buku tau. Iaitu buku ni. Dalam link Ustaz Isyabuddin ni, dia ada link buku. Saya dah lama cari buku ni sebenarnya. Ali At-Tantawi. Saya pernah ada buku ni satu masa dahulu. Saya pernah ada buku ni tapi hilang. So alhamdulillah ustaz ada jual. Saya sarankan, dan buku ni dia banyak menyentuh soalan falsafah. Falsafah dia banyak menggunakan mantik lah. So saya baca buku ni daripada cover to cover. Islam, inilah Islam yang semestinya difahami. Alright guys, so itu dia penjelasan daripada seorang ustaz ya. Kita boleh dengar bahawa beliau sendiri menyatakan tindakan ya yang dibuat oleh bekas guru ini adalah satu yang terlalu keras ya, menuduh ya. Dan satu yang menarik perhatian saya juga adalah beliau mengatakan ya, kalau sebelum ini tidak pernah ya mengatakan tentang kafir dan sebagainya, kerana isu kafir mengkafir ini ya seakan-akan ya yang seakan-akan ada lesen ya, seakan-akan ada lesen untuk mengatakannya, untuk menyebutkannya seperti mana yang dibuat ya oleh setengah politikus-politikus, penunggang-penunggang dari setengah parti ya, yang menghalalkan perkara-perkara seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi satu penjelasan yang baik ya, dan ini menunjukkan sebenarnya ya bahwa individu ataupun bekas guru ini sebenarnya terlalu emosi, sehingga orang yang bertanya dengan pertanyaan yang begitu baik sekalipun dijawabnya dengan begitu keras, dan apa yang lebih malang lagi dipanggilnya sebagai kafir dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang hangat ya, mendapat reaksi berbagai pihak daripada warga maya, warganet yang tidak setuju dan juga menempelak dan membalun cek bekas guru ini, sahabat-sahabat semua. Akhirnya beliau membuat kenyataan, kenyataan itu pun jauh menyimpang, pergi ke sana, pergi ke sini, ke sana dan sebagainya. Macam yang abang kau kata kau tu, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Jadi bagi kita sebagai seorang guru, tindakan seperti ini bagi pandangan saya lah, ini satu tindakan yang tidak sepatutnya ya dibuat oleh seorang ya bekas pendidik ya. Jadi kita bersyukur juga sebab beliau pun sudah meletakkan jawatan sebagai guru. Kalau tidak, sahabat semua, kita tidak tahu apa ajaran yang
beliau buat ya, berikan kepada guru-guru, murid-murid dan sebagainya. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua, satu pencerahan yang begitu baik. Jadi kita harap kalau Anda mau lebih mendengar lagi, Anda boleh pergi ke sosial media Ustaz Syihabuddin ini dan juga Brother Iswardi. Terus support channel-channel seperti ini yang memberikan pencerahan-pencerahan yang begitu baik sekali sahabat semua. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk sekiranya Anda mau berikan komen, Anda boleh berikan juga pandangan dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.